Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah yang sangat kami hormati dan kasihi, iaitu Dr. Hajah Roziah binti Haji Ramli. Di kesempatan ini, kami mahu mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Roziah yang sangat kami hormati kerana telah memberikan ilmu kepada kami dan memberikan kefahaman kepada kami tentang kursus BMMB 3193 Penggantar Kesusasteraan Melayu. Saya Muhammad Fauzan bin Zulkarnain bersama dengan saya pada hari ini ialah Jad Muhammad Anaki bin Abdul Razak dan juga Muhammad Fakrul Iman bin Rosdi. Pada kali ini, kami ingin membentangkan buku yang telah kami hasilkan untuk dijadikan sebagai buku cerita kanak-kanak. Sebelum itu, apakah itu cerita kanak-kanak dan apakah yang membuatkan kanak-kanak suka akan cerita itu? Cerita kanak-kanak merupakan cerita yang ditulis oleh pengarang untuk memberikan keseronokan di dalam kalangan kanak-kanak ketika membacanya. Hal ini demikian kerana kanak-kanak sangat suka akan buku cerita kerana terdapat buku cerita yang berilustrasi dan bergambar yang membuatkan imajinasi kanak-kanak akan semakin terbuka dan akan memberikan mereka pengalaman yang sangat berharga dan akan menjadikan mereka orang yang kreatif apabila melihat kepada ilustrasi atau gambar tersebut. Azhar Aziz yang dikenali juga sebagai seorang yang sangat mementingkan warisan budaya dan sastera Melayu, bagi beliau, cerita kanak-kanak bukan sahaja hiburan tetapi alat untuk mendidik nilai-nilai murni di dalam kalangan generasi muda. Beliau sering mengetengahkan pantun, puisi dan cerita rakyat dalam bahasa Melayu untuk kanak-kanak dengan tujuan memupuk identiti budaya sejak kecil. Di dalam pandangan Azhar Aziz, karya sastera kanak-kanak adalah satu bentuk pendidikan awal yang membantu kanak-kanak mengenali akal budaya mereka, nilai moral dan juga bahasa. Oleh itu, beliau menekankan pentingnya cerita kanak-kanak yang berteraskan nilai budaya tempatan agar kanak-kanak tidak terputus dari tradisi dan warisan bangsa. Selain itu, Pendeta Zakbar atau Zainal Abidin Ahmad memberikan pandangan yang mendalam mengenai pendidikan moral dan rohani kanak-kanak Melayu. Di dalam tulisannya seperti Kanak-kanak Melayu dan kemajuannya, Zakbar menyarankan agar cerita kanak-kanak tidak sekadar menghiburkan tetapi juga mendidik secara holistik. Beliau percaya bahawa cerita kanak-kanak harus menekankan pengajaran mengenai disiplin diri, akhlak yang baik dan juga semangat kebangsaan. Bagi Zakbar, pendidikan melalui cerita adalah cara untuk membentuk kanak-kanak yang berpengetahuan dan berdisiplin, yang dapat menyumbang kepada kemajuan masyarakat Melayu pada masa hadapan. Cerita kanak-kanak juga termasuk di dalam prosa Melayu tradisional. Jadi, apakah itu prosa Melayu tradisional? Prosa Melayu tradisional merujuk kepada karya sastera Melayu lama yang ditulis atau diceritakan di dalam bentuk naratif dan biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
secara lisan sebelum ia dibukukan. Karya-karya ini menggambarkan budaya, kepercayaan, nilai dan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Prosa Melayu tradisional juga syarat dengan unsur keagamaan, moral, mitos dan juga fantasi yang mencerminkan pemikiran dan pandangan masyarakat pada masa tersebut. Antara unsur yang terdapat di dalam prosa Melayu tradisional ini antaranya adalah cerita rakyat, cerita teladan dan hikayat. Berbeza dengan prosa moden yang mempunyai novel dan cerpen ataupun cerita pendek. Jadi, pada hari ini, kami ingin membentangkan buku yang telah kami hasilkan sebagai buku cerita kanak-kanak, iaitu bertajuk Paduka Angkara dan Megak Sakti. Sebagai sinopsis cerita kanak-kanak, Paduka Angkara dan Megak Sakti ini, buku ini sangat meremangkan di mana di sebuah kerajaan Seri Gumilang ada seorang raja yang zalim dan diberi namanya Paduka Angkara. Baginda dikatakan seorang raja yang zalim kerana baginda telah menzalimi ramai rakyat jelatanya yang miskin dan tidak berdosa, seperti mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat jelatanya sehinggakan rakyat jelatanya tidak mampu untuk membayar cukai kepada sang raja tersebut. Jadi, Paduka Angkara telah mengerahkan tenteranya untuk merampas sampan-sampan kecil mereka ini sebagai ganti kepada cukai yang tidak mampu dibayar oleh mereka. Oleh itu, muncullah seorang lelaki kaya yang diberi nama Megak Sakti. Megak Sakti ini diberi watak sebagai seorang pencuri barangan istana. Tetapi Megak Sakti tidak pernah menggunakan barangan yang dicurinya itu untuk kepentingan peribadinya. Sebaliknya, lelaki ini hanya menyimpan harta istana yang dicurinya di tempat persembunyiannya. Megak Sakti melakukan perkara sedemikian kerana ingin memberikan peringatan kepada seluruh penghuni istana, terutama rajanya, untuk berlaku adil kepada rakyat, dan dia akan segera mengembalikan harta istana itu apabila rajanya mula berlaku adil kepada rakyat. Apabila Paduka Angkara mengetahui tentang barangan istananya yang selalu hilang, maka Paduka Angkara telah marah dan mula mengerahkan para bala tenteranya yang diketuai oleh Awang Satria untuk mencari susuk si pencuri itu, iaitu Megak Sakti. Untuk mencari Megak Sakti ini tidaklah semudah yang disangkakan oleh sang raja yang zalim itu. Terima kasih kepada saudara Fauzan. Okay, sekarang saya akan menyambung cerita ini. Okay. Apabila Megak Sakti ni nak memulakan rancangannya untuk mencuri lagi barangan istana, pada ketika itulah Awang Satria dapat menangkap Megak Sakti dan menyerahkannya kepada Paduka Angkara. Apabila hampir sahaja Paduka Angkara ingin memberikan hukuman yang berat kepada Megak Sakti kerana telah mencuba untuk mencuri barang istana, isteri Paduka Angkara iaitu Puteri Afiah mula cuba untuk
memuji Paduka Angkara, iaitu suaminya, untuk melepaskan sahaja Megat Sakti kerana niat Megat Sakti mencuri barangan istana untuk memberikan peringatan kepada penghuni istana. Ia merupakan alasan yang agak masuk akal. Termaha pula Puteri Alfian ini merupakan isteri raja yang sangat baik, yang selalu memikirkan perihal rakyat jelatanya. Okey. Berkat doa Megat Sakti sebelum ini, untuk dikurniakan seorang raja baik, maka Paduka Angkara berlembut hati dengan rayuan yang dirayu oleh isterinya sendiri, iaitu Puteri Alfiah. Maka setelah itu, Paduka Angkara mengampunkan Megat Sakti, dan Megat Sakti pun telah mengembalikan barangan istana yang dicurinya. Akhir sekali, Paduka Angkara mula berlaku adil kepada rakyat, dan dengan izin Tuhan, maka negeri Sri Gumilang juga telah menjadi lebih maju, dan salah satu darinya iaitu perdagangan setanding dengan negeri-negeri saingannya, iaitu Tanah Emas, Negeri Gangsa, Negeri Negara. Kerajaan Sri Gumilang juga maju kerana berkat keadilan yang diberikan oleh rajanya, iaitu Paduka Angkara. Okey, sekarang kita lihat kepada tema utama cerita ini, serta kita akan lihat sedikit pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil dari kisah cerita ini. Okey, di dalam buku Paduka Angkara dan Megat Sakti ini bertemakan keberanian. Sebagai contoh, kita dapat lihat di mana keberanian Megat Sakti ini dalam melawan Paduka Angkara yang sangat angkuh, dengan mengambil barangan milik istana untuk memberikan peringatan kepada pihak istana untuk berlaku lebih adil kepada rakyat mereka yang dalam kesusahan. Keberanian Megat Sakti dalam menentang Paduka Angkara perlu diangkat kerana keberaniannya menentang kepada kerosakan dan kemusnahan ataupun penindasan perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Okey, kita dah lihat kepada tema utama cerita ini. Sekarang, marilah kita lihat kepada pengajaran yang kita dapat ambil dari cerita Paduka Angkara dan Megat Sakti ini. Okey, pengajaran yang perlu kita ambil dalam buku cerita kanak-kanak Paduka Angkara dan Megat Sakti ini, bila kita perlu berbuat baik kepada sesiapa sahaja tanpa kita tengok pangkat, umur dan tahap. Okay, apabila kita mula membuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik juga kepada kita. Okay, selain itu, kita sebagai pemimpin, kita perlu memberikan sepenuh perhatian kepada
kesusahan rakyat jelata kita dengan membantu mereka yang dalam kesusahan dan bukannya menekankan mereka lagi. Di dalam erti kata lain, seseorang pemimpin itu perlu menjadi pemimpin yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyat jelatanya dan menggunakan kuasanya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan sesebuah kerajaan atau negara itu sendiri. Hal ini kerana dengan mengekalkan keamanan negara, kita dapat menjadikan negara tersebut kian maju setiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhrul Iman bin Rosdi. Pada hari ini akan memberikan sedikit sebanyak tentang watak perwatakan buku Paduka Angkara dan Megasakti. Di dalam buku cerita kanak-kanak Paduka Angkara dan Megasakti terdapat 4 watak, iaitu Paduka Angkara, Megasakti, Awan Satria dan Puteri Afiah. Masing-masing mempunyai gaya yang tersendiri dalam menyempurnakan buku cerita kanak-kanak Paduka Angkara dan Megasakti. Watak yang utama ialah Megasakti. Megasakti terkenal dengan sikap keberaniannya dalam menentang Paduka Angkara yang telah menganiaya rakyat jelatanya dengan cara merampas sampan-sampan dan but-but kecil mereka yang tidak mampu membayar cukai. Cukai pula dikenakan dengan harga yang tinggi sehinggakan rakyat jelata tidak mampu untuk membayar cukai itu. Watak yang kedua pula ialah Paduka Angkara. Paduka Angkara merupakan seorang raja di kerajaan Sri Gumilan yang sangat angkuh, sombong dan sentiasa menzalimi rakyatnya yang tidak bersalah. Paduka Angkara tidak memberikan belah ihsan kepada rakyatnya yang dalam kesusahan dan sentiasa menekankan mereka supaya membayar cukai. Watak yang ketiga iaitu watak Awan Satria. Awan Satria merupakan seorang ketua angkatan tentera yang dikerahkan untuk mencari Megasakti. Perwatakan Awan Satria tidaklah begitu garang tetapi tegas dalam menjalankan tugas sebagai seorang ketua angkatan tentera. Watak yang terakhir iaitu Puteri Afiah. Puteri Afiah merupakan isteri kepada Paduka Angkara. Puteri Afiah mempunyai perwatakan yang baik. Beliau pernah bertanya kepada suaminya iaitu Awan Satria tentang barangan istana yang hilang itu, mungkin kerana kifarah atau tindakan zalim suaminya terhadap rakyat jelata. Puteri Afiah juga mempunyai kerendahan hati kerana beliau merupakan orang pertama di dalam istana yang mengampunkan Megasakti dan diikuti pula dengan Paduka Angkara. Kita akan pergi kepada latar tempat buku cerita kanak-kanak Paduka Angkara dan Megasakti. Di dalam buku cerita kanak-kanak Paduka Angkara dan Megasakti ini mempunyai latar belakang di tempat istana, di pasar dan di tempat persembunyian Megasakti.
Di dalam buku Paduka Angkara dan Megak Sakti terdapat 4 pantun. Yang pertama iaitu amat hina si petualang kerana tangan sudah digari. Barangan beta selalu hilang, tunjukkan beta gerangan pencuri. Yang kedua, badannya kecil, bak burung nuri, geraknya laju, bak burung halang. Lincah geraknya berlari-lari, mukanya ditutup dengan barang. Yang ketiga, zalimnya raja sudah bergema, gesang barah sehingga carik. Baiknya raja, baiklah agama, berilah kami pemimpin yang baik. Dan yang terakhir iaitu tiada dosa, tiadalah bala, walaupun padi pegang rahsia. Rosak susu kerana nila, musnah negara kerana manusia. Jadi kesimpulannya, cerita kanak-kanak memberikan pelbagai kebaikan kepada perkembangan minda dan emosi kanak-kanak kerana cerita kanak-kanak ini sering mengandungi nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian dan kepentingan persahabatan. Melalui cerita kanak-kanak ini, kanak-kanak mempelajari prinsip-prinsip asas moral secara tidak langsung dalam bentuk yang menyeronokkan. Selain itu, penceritaan dengan elemen fantasi dan dunia rekaan membantu merangsang imajinasi kanak-kanak. Mereka diberi peluang kepada mereka untuk berfikir secara kreatif dan meneroka idea-idea yang baru. Selain itu juga, kanak-kanak dapat membaca atau mendengar cerita yang sehingga dapat membantu kanak-kanak memperkayakan kosakata mereka dalam memahami struktur ayat dan mengasahkan kemahiran berkomunikasi mereka. Jadi, dengan mengenali perasaan dan situasi watak di dalam cerita, kanak-kanak akan dapat belajar dalam memahami emosi mereka sendiri dan orang lain. Ini penting untuk perkembangan empati dan kepekaan sosial. Cerita yang menarik dan mudah difahami memberi motivasi kepada kanak-kanak untuk lebih berminat terhadap buku dan membaca. Ini seterusnya menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Secara keseluruhannya, cerita kanak-kanak bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga memberi manfaat dalam perkembangan emosi, sosial, intelektual, sehingga ia menjadikan alat yang berkesan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.